Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kasihi, yang dikasihi, yang dirahmati Allah, kekasih-kekasih Allah semua. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berkati hidup kita, Allah terima amalan kita, Allah bersihkan hati kita. Mudah-mudahan kita bertemu Allah dalam keadaan yang radiyatan mardiyah, yang kita redha dan Allah redha terhadap kita, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami yang benar itu benar. Berilah kami taufik dan hidayat untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkanlah yang salah itu salah, dan berilah kami petunjuk dan hidayat untuk menjauhi kesalahan tersebut. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya Rab. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Apa khabar semua? Masya Allah, inilah kekasih-kekasih Allah. Berapa keratlah yang Allah pilih. Ramai lagi yang nak duduk, nak diam di rumah, tidak dipilih oleh Allah untuk menyertai taman-taman syurga Allah ini. Saya tertarik. Pagi tadi saya terbaca ni, saya nak kongsi lah. Di sini ada beberapa kata-kata hikmah, ya, untuk kita jadikan renungan. Yang pertama, kata dia, kama tanamu kadzalika tamutu, kama tastayqidhu kadzalika tub'atsu, an-naumu akhul mauti, al-mar'u mata ala ma sya'alaih. Ini hadis, hadis Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah bersabda, sebagaimana kamu tidur, begitulah kamu mati. Jadi maknanya kita tidur, masuk nak tidur tu macam mana? Ada masuk tidur dengan keadaan yang terjun macam tu je, sampai masa pum tidur, tak buat apa-apa. Kamu nak mati pun macam tu juga, ya. Jadi kita nak tidur tu biarlah tidur dalam keadaan yang kalau boleh kita bersihkan diri, kita ambil wuduk. Kalau sepatu sentuh suami tu lain kira lah. Kita nak tidur tu kita bersedia dulu. Kalau sentuh sepatu tu dimaafkan lah. Bukanlah kita tak batal, tapi dimaafkan sebab kita sudah berhasrat, ya, untuk tidur dalam keadaan yang bersih. Jadi Rasulullah, sebagaimana kamu nak tidur, begitulah kamu akan mati. Dan sebagaimana kamu bangun daripada tidur, begitulah kamu akan dibangunkan di akhirat esok. Kita bangun daripada tidur, begitulah kita dibangunkan di akhirat besok. Jadi kita bangun daripada tidur tu, ada orang bangun je lah, tak ada apa-apa. Tapi ada orang bangun, dia sedar saja daripada tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita terus terlantun, terima kasih Allah yang telah menghidupkan saya setelah Allah matikan malam tadi, dan kepadanya lah kita akan dibangunkan. Seterusnya dikatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu saudara mati.
Maknanya kalau kita mati esok pun macam tu lah. Orang tidur ni macam orang mati lah. Dia tak tahu, kita cakap pun dia tak dengar, kita tanya pun dia tak jawab. Apa-apa pun macam orang mati kalau dah tidur tu. Jadi tidur itu adalah saudara mati. Al-mar'u mata ala ma sya'alaih. Seseorang itu akan mati mengikut bagaimana dia hidup. Kalau dia hidup, dia gunakan sepanjang umur dia, masa-masa lapang dia gunakan untuk kebaikan. Dia berzikir pada Allah, dia menghubungkan silaturahim, dia elak benda-benda yang Allah larang. Bagaimana dia hidup, begitulah dia akan mati. Maksudnya dia hidup dengan keadaan yang baik, menjaga akhlak yang baik, dia mati pun dalam keadaan yang baik, insya Allah. Jadi bagi saya satu peringatan lah ya kepada kita. Kemudian ini bukan hadis lah, ini kata-kata hikmah. Kata dia, jangan cinta selain Allah dalam hati kita. Kalau boleh dalam hati kita ni, kita hanya cintakan Allah. Jangan cintakan selain Allah. Ramai orang cintakan, kalau orang perempuan ni, dia suka pakaian yang hebat-hebat, dia suka pinggan mangkuk yang mahal-mahal, dia suka, orang perempuan ni suka kecantikan kan, dia suka benda yang cantik-cantik. Adakah salah? Tak salah. Boleh kita nak, kalau kita ada kemampuan nak pakai baju yang selesa, yang mahal, tak apa. Tapi jangan jatuh cinta pada benda tu. Jangan kita tertarik pada benda tu. Jadi yang kita cinta ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain tu adalah merupakan perkakas hidup kita. Kalau kita mampu, kita gunalah perkakas yang baik. Kalau kita tak mampu, gunalah setakat kemampuan kita, kan? Tetapi jangan hati kita duk jatuh cinta pada pirate, jatuh cinta pada intan berlian, jatuh cinta pada apa lagi? Orang perempuan ni cinta apa lagi? Cinta pada suami pun tak boleh kalau kita hanya cinta pada suami saja. Kita boleh cinta pada suami, cinta pada anak, atas dasar suami ini merupakan kawan kita, teman kita untuk sama-sama mencari keridhaan Allah. Cintakan anak, mudah-mudahan anak ini kita didik dia menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi bekalan, menjadi saham kita untuk akhirat kita. Kita pergi pun dia akan doakan kita, insya Allah. Itu tak apa. Dengan cintakan anak sampai nak gerak anak semayang pun tak mau, takut terganggu anak ni. Tidur dia tengah sedap-sedap, kerana terlalu cinta kita biarkan dia. Itu. Seterusnya, seringan-ringan azab di akhirat. Azab di akhirat ni kalau bagi orang yang tidak bersedia, tidak mempunyai amalan yang baik, seringan-ringan azab di akhirat, berdiri lama di hadapan Allah semasa hisab. Bangun nak jalankan hisab tu di suatu tanah yang lapang selapang-lapangnya, tidak ada pokok, tidak ada dinding, tidak ada bukit, tidak apa, selapang-lapangnya, serata-ratanya, dan matahari dekat. Kalau matahari jauh pun, kalau kita duduk tengah padang tengah padang bola lah ni, macam mana? Matahari di atas jauh tu berapa ribu kilometer, kita duduk di tengah panas, katakanlah padang bola, tak ada apa-apa lindung, tak tahan kan. Jadi itulah. Jadi semua orang akan bangun di mahsyar. Sebab itu seringan-ringannya orang yang berdiri lama. Orang yang tak berdiri lama ialah orang yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Sebab dia tak payah diperiksa. Terus dijemput ke syurga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi sebab itulah kami 3 orang bonda ni cuba mencari hadis-hadis, ayat-ayat yang menjadi panduan kita untuk kita melayakkan diri untuk masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, insya Allah ya.
Jadi sekarang ni kita baliklah. Itu kerana saya tertarik untuk jadikan renungan, saya pun nak share dah hari ni ya. Jadi kita sampai ke muka surat berapa? 59 ya, muka surat 59. Jadi kita dah habis dah ya. Dah habis dah tentang bagaimana pentingnya solat, bagaimana dahsyatnya azab Allah pada orang yang tidak mengerjakan solat dengan sempurna. Jadi kita sampai sekarang ni sampai kepada 6 siksaan di dunia. Habis dah ya? Habis dah. Jadi di sini dia masih lagi menceritakan tentang solat ni ya. Ekoran lagi. Jadi dia kata demikianlah hakikat solat dalam kehidupan seseorang mukmin, iaitu hakikat solat merupakan ibadat yang terpenting, bukti yang terkuat untuk kita nyatakan pada Allah dalam hati ini sudah ada 2 kalimah syahadat. Lidah ini sudah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apabila lidah ini sudah mengucap, hati ini sudah mengaku, maka seluruh anggota ini dibuktikan dengan amalan yang terpenting. Di antara 5 rukun iman, rukun Islam tu, solatlah yang menjadikan amalan terpenting, menunjukkan dalam dada ini sudah ada 2 kalimah syahadat. Sudah mengucap, sudah mengaku, sudah menjadi saksi pada Allah bahawa dia mengaku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan dia mengaku bahawa Rasul itu adalah suruhan Allah, utusan Allah untuk menjadi guru pada kita, untuk mengajar kita bagaimana kita menjalani hidup ini agar mendapat keridaan Allah ya. Jadi kata dia terlalu hebat ganjaran Allah kepada mereka yang menjaga solat. Ini dah kita hurai dah panjang lebar. Dan terlalu dahsyat kemurkaan dan azabnya kepada mereka yang memudah-mudahkan solat. Itu bukan tak solat, tapi dia mudah-mudah solat. Kadang buat, kadang tak buat. Kalau buat pun buat ala kadar, cincai-cincai. Jadi sebab itu di antara nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Zar, kita hidup ni adalah berjihad. Apa maksud berjihad? Bersungguh-sungguh. Kalau solat, buatlah secantik mungkin. Kalau kita membersihkan rumah, bersihkan secantik mungkin. Kalau kita berkawan, berkawanlah dengan cara yang terbaik. Maknanya kita cuba menjadi orang yang berjihad, bersungguh-sungguh dalam apa saja yang kita lakukan, insya-Allah. Apalagi kepada mereka yang tidak menunaikan solat. Kalau yang mempermudahkan solat pun dahsyat dia punya azab, dia punya siksaan Allah, apalagilah kalau langsung tak solat. Sehingga disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salah. Beza di antara seseorang beriman, seseorang yang beriman dengan seorang yang kafir ialah meninggalkan solat. Jadi maknanya orang yang beriman itu walaupun dia mengucap 2 kalimah syahadat, tapi kalau dia tak solat macam tak ada beza dengan orang yang kafir, wal iyazubillah. Jadi maknanya bukanlah serupa terus. Sebab orang kafir tu dia tak mengucap, dia ni mengucap, tapi dari segi perbuatan lahirnya sama. Orang kafir pun tak semayang, orang yang mengucap pun tak semayang. Jadi sebab itu janganlah kita hanya mengucap. Setengah-setengah orang kafir tu pandai juga. La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, alhamdulillah. Ada satu dia bioterapi. Dia terapi kita ni menggunakan elektrik.
Dia cari poin. Saya pergi dulu. Dulu saya langsung tak boleh panggung. Tunduk aja. Kalau panggung ini tak sampai seminit tak boleh dah. Saya pergi tempat dia. Cina Melaka. Nama dia apa tak ingat dah. Di mulut dia aja. Masya Allah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Ya Allah, saya kata. Dia ni tak mengucap 2 kalimah syahadat. Jadi maknanya akhirnya saya suruh dia masuk Islam. Nanti. Dan akhirnya saya bagi kat dia hadiah Quran. Baca Quran ni. Quran tu dalam bahasa Inggeris. Yang di Pertuan Agong hadiah kat suami saya dulu. Saya bagi kat dia. Ambil Quran ni baca. Mudah-mudahan dia baca Quran tu, dia masuk Islam. Mudah-mudahan. Ya. Jadi maknanya kalau dia orang kafir tu dia pandai menyebut kalimah-kalimah yang disebut orang Islam, tapi dia tak semayang. Jadi kalau orang yang mengucap pun tak semayang, kata Rasulullah, tidak ada beza dengan orang kafir. Beratnya. Dan sabda baginda lagi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami ini Allah ya. Perjanjian antara kami, maksudnya Allah, dengan mereka ialah salat. Mereka ni hamba dia lah. Hamba dia yang beriman tu. Siapa meninggalkannya, maka dia adalah kafir. Jadi maknanya macam tak ada perjanjian. Tak ada perjanjian dengan Allah. Apa yang Allah janji dengan kita? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu janji Allah. Siapa buat kebaikan walaupun sebesar zarah, Allah akan nilai kebaikan itu, Allah akan beri ganjaran terhadap kebaikan itu. Dan sesiapa yang buat kejahatan walaupun sebesar zarah, dia tak bertaubat, Allah akan azab dia. Wa'iyazbillah. Itu janji Allah. Itu antaranya. Banyaklah janji-janji Allah di dalam Al-Quran. Dan Allah lahirkan dalam Al-Quran itu bagaimana Allah itu sangat-sangat suka kepada orang-orang yang tersalah, yang tersilap, yang membuat sesuatu yang terlarang, apabila dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ada 4 sifat ahli syurga. Apa dia? Ingat tak? Awaban, hafizan, khasyar rahmana bil ghaib, wa jaa biqalbin munib. Itu 4 sifat ahli syurga. Awaban, sentiasa kembali pada Allah. Maknanya banyak bertaubat. Taubat tu maksudnya balik pada pangkal jalan, balik pada Allah. Hafizan, lepas dia bertaubat, dia sentiasa menjaga diri dia supaya tak terjatuh semula di dalam kesalahan. Awaban yang kedua hafiz. Yang ketiga khasyar rahman bil ghaib, dia sentiasa takut pada Allah walaupun Allah itu ghaib, dia tak nampak depan mata dia. Tapi kalau Tok Kenali diceritakan, Tok Kenali ni salah seorang wali di Kelantan. Dia ni cara dia mendekatkan diri pada Allah, apa saja dia tengok, dia nampak Allah. Dia tengok pokok, dia nampak Allah yang mencipta pokok. Tengok bukit, nampak Allah yang mencipta bukit. Tengok manusia, nampak Allah yang mencipta manusia. Tengok diri dia, dia nampak Allah. Tangan ini adalah yang dicipta oleh Allah. Tengok makanan, nampak Allah. Kerana makanan ini disediakan oleh hamba-hamba Allah yang dicipta oleh Allah. Apa saja yang dia tengok, semuanya dia balik pada Allah. Itulah dia angkat taraf menjadi wali Allah. Kita pun kena macam itulah. Tengok apa pun, kita kena pulang kepada Allah, balik pada Allah, kerana semuanya ini datang daripada Allah. Tidak ada satu pun, tidak ada satu habuk yang paling kecil pun yang dicipta oleh selain pada Allah. Sebab itu kita selalu kita ulang-ulangkan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada tidak ada keupayaan, tidak ada kekuatan kecuali segala-galanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua ni, Allah berjanji kepada orang yang buat baik,
akan diberi ganjaran yang baik. Tapi orang yang tinggal sembahyang sudah tidak ada janji antara dia dengan Allah, maka dia adalah dianggap sebagai orang yang bertaraf kafir, wal iyazubillah. Minta Tuhan jauh. Itulah. Jadi sampai di situ habislah berhubung dengan solat. Yang mana solat adalah merupakan salah satu daripada sifat ataupun amalan yang akan melayakkan dia masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Okey, sekarang kita masuk kepada yang seterusnya. Syurga untuk isteri yang menunaikan hak suami. Jadi maknanya kita ni kalau sebagai isteri, salah satu cara, salah satu jalan untuk kita melayakkan diri masuk syurga, kita kena mengetahui hak suami. Setiap orang ni ada hak. Suami ada hak, isteri ada hak, anak ada hak, ibu bapa ada hak, dan Allah ada hak. Satu hari seorang sahabat naik himar bersama dengan Rasulullah. Rasulullah tanya pada sahabat tu, Rasulullah punya orang kata tawaduknya sampai boleh sahabat naik himar seorang bersama dengan Rasulullah. Naik 2 orang tu, agaknya himar besar lah kot, ya. Kita boleh dah nak naik tumpang kereta yang di Pertua Agong. Nampak Agong seorang kosong, kereta dia tahan. Saya nak tumpang boleh? Boleh. Itu Agong, mana besar Agong dengan Rasulullah. Rasulullah ni afdalul makhlukat, makhluk yang terafdal, termulia. Dia makhluk ni dia macam piramid. Yang atas tu satu je. Lepas tu dia makin kembang ke bawah. Jadi yang termulia hak satu tu siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya tinggi martabatnya di kalangan makhluk-makhluk Allah ni. Tetapi sangat-sangat tawaduk. Sampai boleh sahabat menunggang himar bersama dengan Rasul. Jadi atas himar tu Rasul tanya, engkau tahukah apa hak Allah terhadap engkau dan apa hak engkau terhadap Allah? Jawab sahabat tu, tentulah Rasul yang lebih tahu. Jawab Rasulullah kata, hak Allah terhadap engkau ialah hak engkau dulu. Hak Allah terhadap engkau ialah hendaklah engkau mengabdikan diri kepada Allah. Engkau tunduk dan taat kepada Allah. Itu maknanya engkau tunai hak Allah. Kemudian apa pula hak engkau terhadap Allah? Hendaklah engkau apabila engkau dah tunduk, dah patuh pada Allah, engkau berhak untuk mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah janji, siapa yang taat pada dia, maka dia berhak untuk mendapat ganjaran daripada Allah. Jadi itu hak kita dengan Allah, hak Allah dengan seluruh hamba dia. Sebab itu seluruh hamba dia ni semuanya sepatutnya semuanya mengabdikan diri pada Allah. Tetapi ada 2 jenis makhluk, yang sebahagian kecil mengabdikan diri, yang sebahagian besar ingkar pada Allah. Siapa dia? Manusia dan jin. Ini dinamakan 2 makhluk yang ditaklifkan, dipertanggungjawabkan untuk beribadat pada Allah, mengabdikan diri pada Allah. Tetapi oleh kerana Allah beri kebebasan pada kita, kepada jin, sama ada memilih jalan yang lurus ataupun kita tolak jalan yang lurus, kita hidup di atas jalan yang bengkok, jalan yang salah. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Kami tunjuk kepadanya jalan, terpulanglah pada dia, sama ada dia nak bersyukur ataupun dia nak kufur. Sebab itu kalau kita bangun di akhirat, kita mendapat nasib yang malang, maka itu adalah kerana kita sendiri yang
merancang untuk dapat kesusahan. Sebab itu kita diberi pilihan untuk jadi orang beriman ataupun tidak. Diberi pilihan. Sebab itu yang kita baca dalam dalam Wasyamsi kah? Dalam surah apa yang kita wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surah apa ya? Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan diri manusia itu dan bagaimana Allah telah menjadikannya sempurna. Sempurna tubuh badannya, akal fikirannya, hatinya, semua sempurna cukup. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah ilhamkan kepada manusia jalan yang salah dan jalan yang benar. Maka terpulanglah pada dia. Jalan yang benar itu pun Allah tak serah bulat-bulat. Allah hantar pula kitab untuk jadi panduan. Allah hantar pula Rasul untuk menunjuk jalan bagaimana kita mengamalkan kitab itu. Dan dihantar pula ulama-ulama untuk meneruskan ajaran yang dibawa oleh Rasul sampailah ke akhir zaman. Jadi sebab itu kalaulah kita tidak mengambil panduan yang diberi oleh Allah, menggunakan akal fikiran, menggunakan hati, menggunakan kebijaksanaan, menggunakan segala yang Allah bagi kepada kita untuk menjunjung perintah Allah, maka kita sendirilah yang telah menginayai diri kita sendiri. Jadi sebab itu kalau kita tidak menginayai diri sendiri, kita lakukanlah perkara yang menyebabkan diri ini diredai oleh Allah. Diri ini mendapat kasih sayang Allah dengan cara menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sebab itu kita datang belajar, kita terus beribadat, kita terus mencari ilmu kerana kita nak merancang kebaikan untuk diri kita. Jadi kena nawaitu kita datang ni ialah mencari ilmu untuk kita beramal untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tentang hak-hak tadi. Tapi saya tak perlu hurai lagi sebab dalam ni ada huraian. Kita terus saja, ya. Sekejap lagi kita lihat ada huraian apa hak isteri, apa hak suami. Tapi tentang hak Allah dengan hak hamba tu tak adalah. Jadi kita kena faham hak Allah iaitu kita mengabdikan diri pada dia. Itu hak Allah. Kalau kita tak mengabdikan diri, kita sudah mencabul hak Allah. Hak kita ialah Allah beri kita ganjaran apabila kita menunaikan hak dia. Bila kita taat pada dia, maka Allah akan beri hak kita, iaitu memberikan syurga, memberikan kasih sayang, memberikan keredaan itu. Jadi berhubung dengan syurga untuk isteri yang menunaikan hak suami ni, baginda Rasulullah bersabda daripada Ummi Salamah. Ummi Salamah ni isteri baginda, ya. Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Ya. Kalau kita nak sambung, ta tu kita baris bawahkan. Kalau dakhalat, dua-dua mati, macam mana nak baca? Dakhalatil jannah. Jadi maksudnya Ummu Salamah menceritakan baginda bersabda, jadi isteri-isteri Rasulullah ni di antara perawi-perawi hadis yang banyak. Siti Aisyah, Ummu Salamah dan isteri-isteri yang lain. Sebab semua kata-kata Rasulullah itu adalah hadis. Semua perbuatan yang mereka lihat itu adalah hadis. Adalah menggambarkan apa yang Rasulullah buat, sama ada perbuatan, sama ada perkataan, sama ada iqrar, pengakuan, semuanya menjadi hadis, menjadi panduan pada kita. Jadi kata Ummu Salamah, baginda bersabda, ayyuma imra'atin, mana-mana wanita, mana-mana isteri, matas, meninggal dunia, wa zawjuha anha radin,
Masa dia meninggal dunia tu, suami dia masih hidup. Jadi dia redha terhadap isteri dia yang pergi dulu ni. Ya? Dakhalatil jannah, isteri itu akan dimasukkan ke syurga. Kau tengok mana pasangan yang isteri meninggal dulu dan pasangan ni masa dia hidup, sama-sama pergi surau, sama-sama pergi masjid, sama-sama pergi shopping, sama-sama baik sangat suami isteri. Jadi bila isteri meninggal dulu, suami ni menghadapi pemergian isteri tu dengan redha, dengan tenang, dengan mana dia berasa kasih terhadap orang yang pergi tu. Kadang-kadang sampai dia terkesan dalam hidup dia, sebab pemergian orang yang sentiasa berdampingan dengan dia. Saya cemburu. Saya cemburu kalau ada seorang isteri yang pergi dulu dan mendapat keredaan suaminya. Kita dapat lihat ya, bila suami dia tu sedih sangat. Nampaklah di air muka dia tu berasa kehilangan sangat bila isteri yang dia cintai ini pergi dulu. Itu menunjukkan dia redha, kan? Tapi kalau bergaduh tiap-tiap hari, piring terbang apa lagi? Apa terbang lagi? Piring terbang, periuk melayang. Bila isteri pergi, lega dia kata. Tiap-tiap hari duk bergaduh, sekarang ni dah tak ada dah orang bergaduh, lega aku. Dia redha tak? Dia tak redha lah tu ya. Dia tak redha. Dia rasa biar pergilah cepat-cepat. Aku cari yang lain, mungkin lebih bahagia, lebih tenang lagi. Itu nasib tak baik lah. Jadi mana-mana isteri yang pergi dulu, dia meninggal dalam keadaan suami dia redha, suami dia sayang kat dia, dan tentulah ada salah silap masa bersama berpuluh-puluh tahun, tetapi dia maafkan, apa yang tersalah silap dengan isteri dia tu, maka isteri itu layak mendapat syurga. Dakhalatil jannah, kata Rasulullah, dia akan masuk syurga. Jadi berdasarkan hadis di atas, seorang isteri berhak masuk syurga apabila dia meninggal dunia dalam keadaan mendapat keredaan suaminya, ya, suami dia redha. Keredaan tersebut sudah tentu terhasil daripada kepuasan hatinya terhadap tanggungjawab mentaati dan melayannya dengan baik. Jadi dia nak redha ni sudah tentu masa sepanjang hidup dia ni isteri dia layan yang baik, menjaga hubungan baik, kalau ada salah silap bermaaf-maafan, dia tak simpan lama, tak terbuku sampai lama-lama dalam hati sampai pecah, sampai pecah di perut. Ada orang kata biar pecah di perut, jangan pecah di mulut, ya. Betul ke tu? Betul ke? Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Kalau saya tak berapa tepat kot. Sebab kita kalau ada apa-apa masalah, jangan pendam, kan? Kalau kita pendam, kita menderita. Kita kena berterus terang. Kalau kita bersalah, kita minta maaf. Kalau dia bersalah, kita maafkan dia, kan? Kalau pecah di perut ni, tak tahulah. Hidup tak selesa, kan? Jadi tak betul lah tu, ya. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut, ni tak betul. Yang betulnya kita berbincang, berterus terang, dan kita berlapang dada, ya. Sebab tidak adalah manusia yang tak ada salah, kan? Mesti ada salah dan silap. Kalau suami silap, kita berlapang dada, kita minta dia berhenti daripada apa yang dilakukan itu. Boleh ke tu? Boleh ke nak nasihat suami tu? Boleh kalau isteri tu bijak, boleh, insya Allah. Tapi jangan nasihat dia tengah panas. Tengah dia panas nasihat, keluar api, ya. Jadi tunggu dia sejuk dulu, slow talk kat dia, insya Allah dia akan menangis, kalau kita
betul-betul menginsafkan dia, insya Allah. Tapi belum nasihat tu, bacalah doa banyak-banyak. Khairukum baina a'yunikum wa syarrukum tahta aqdamikum. Kebaikan kamu di depan mata kamu dan kejahatan kamu di bawah tapak kaki kamu. Ada orang kata kalau nak interview ke, nak apakah, baca doa ni. Saya tak tahu doa ni datang daripada mana. Tapi maknanya cantik. Khairukum baina a'yunikum. Dia nampak baik je di mata. Di pandangan mata. Yang kejahatan tu di bawah tapak kaki, ya. Masya Allah. Jadi untuk mendapat keridhaan suami, sudah tentulah isterinya telah melakukan yang sepatutnya sebagai seorang isteri. Dalam arti kata lain, ia seorang isteri mempunyai kewajipan mentaati serta berbakti dan mengikut segala yang dipinta dan dikehendaki oleh suaminya, asalkan tidak bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bukan perkara yang maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib taat kepada makhluk, walaupun suami, walaupun ibu bapa, walau siapa pun, tak wajib taat dalam perkara yang maksiat terhadap Allah. Ada suami, isteri elok-elok pakai tudung, dia kata buka. Macam mak uwa, dia kata. Macam mak uwa. Mak uwa ni apa? Orang Kelantan kata orang tua lah. Dia nak pakai rambut kerbang, free hair, pakai ramping-ramping, tunjuk body kat orang. Itu wajib taat tak? Tak wajib taat. Kerana itu benda yang maksiat terhadap Allah. Apa saja yang suami suruh ke, ibu bapa suruh ke, kalau benda maksiat, no. Sebab bagi kita Allahu Akbar. Bila kita mengucap Allahu Akbar, yang kemuncak ketaatan kita ialah yang maha agung. Apa saja yang bercanggah dengan kehendak yang maha agung, kita tidak boleh taat. Siapa yang maha agung? Ialah Allah. Sebab itu kita setiap pergerakan dan sembahyang kita perbaharui kita punya pendirian sebagai seorang Muslim. Allahu Akbar. Mula dengan takbir Allahu Akbar, nak rokok Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah pun puji Allah, dan sujud pun Allahu Akbar. Maknanya kita kena tanam dalam diri kita, sembahyang itu mengajar kita supaya meletakkan Allah itu tempat yang tertinggi untuk kita rujuk dalam semua kerja buat kita. Siapa saja, setinggi mana orang yang memerintah kita supaya menyalahi perintah Allah, kita tidak boleh taat. Kalau dalam dunia ni bagi orang perempuan, suami lah kan, setelah dia kahwin. Kalau belum kahwin, kedua ibu bapa dia kan. Kalau dalam negara yang di Pertuan Agong, Agong kata semua wanita-wanita di Malaysia ni jangan pakai tudung. Macam mana? Yes, ya tuanku, boleh? Tak boleh. Kita tak boleh taat walau setinggi mana martabat. Sebab yang melantik agung tak agung ni manusia je. Di sisi Allah sama saja, ya. Yang inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu pada pandangan Allah, di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Kalau agung tak bertakwa, dia bukan mulia di sisi Allah. Walau seorang pekerja bawah, kalau dia bertakwa, dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu, sebagai seorang beriman, kita kena ada pendirian kita, ketegasan kita. Kita mesti hanya taat kepada Allah. Siapa saja yang menyuruh buat sesuatu yang bercanggah dengan Allah, no way. Di Pulau Pinang dulu diceritakan ada satu sekolah. Bila ada masa dulu, zaman dulu jarang orang pakai tudung. Tak ada kesedaran.
Tak ada kesedaran untuk tutup aurat sempurna, tak ada. Kalau isteri tok guru pun, dia letak je tudung tu net. Pernah dengar tak tudung net? Lubang dia besar ni. Jarang, letak je. Sebab zaman tu tak ada orang cakap. Tak ada orang cakap pasal tutup aurat apa semua. Yang mula bercakap tutup aurat ni ialah Anwar Ibrahim. Dia lah bercakap, suruh budak-budak yayasan anda tutup aurat. Lepas tu makin berkembang, maka kita hari ini kita sudah diberi kesedaran bahawa menutup aurat itu adalah suatu wajib, dan berbagai-bagai cara kita boleh tutup aurat. Lah ni dia reka macam-macam, dia pusing kau ni, pin sana pin sini. Tak apalah, asalkan tutup aurat, ya. Tak apa. Okey. Demikianlah Allah SWT telah menetapkan tanggungjawab masing-masing demi membina sebuah keluarga bahagia. Suami wajib menyediakan segala keperluan isteri. Ini tanggungjawab suami. Bila kata tanggungjawab suami, maknanya hak kita. Hak kita. Kita patut mendapat ini daripada suami. Apa dia? Menyediakan segala keperluan isteri, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, layanan batin, dan yang paling penting sekali ialah bimbingan kerohanian, keagamaan dan sebagainya. Jadi maknanya apabila ijab kabul, wali kita, bapa kita, abang kita, siapakah yang menjadi wali kita? Wali ini penjaga. Bila dia ijab, ijab maknanya serah. Bila suami kabul, terima. Sebab itu ijab kabul ni dia kena tak boleh orang kata, tak boleh ada pemisah. Dia mesti terus. Angkah tukar tu qabil tu nikah. Dia kena terus kan. Dia tak boleh. Dia ijab dulu, lepas tu pergi minum kopi, lepas tu baru dia terima, tak boleh. Dia kena bersambung antara ijab dan kabul, kerana nak tunjuk betapa diberi suatu amanah besar oleh penjaga perempuan ini kepada bakal suami dia untuk menjaga segala keperluan isteri. Apa saja yang isteri perlu wajib disediakan oleh suami. Kata Datuk Abu Hasanuddin, Allah yarham, itu orang kampung saya tu. Saya sekampung dengan dia di Perlis. Kata Datuk Abu Hasanuddin, kalau isteri memerlukan tali seruai, orang Perlis kata tali seruai, faham tak apa dia? Tak faham. Orang zaman dulu dia pakai seluar, dia pakai tali. Dia pakai tali, dia jerat tu dia ikat. Bukan ada macam kita lah ni ada siap-siap apa? Ada getah, tak ada. Jadi tali seruai tu pun kalau isteri perlu, suami kena sediakan. Jadi siapa ni ada 2 orang suami ni sini. Jadi suami mesti apabila dia nak kabul isteri dia, dia kena faham dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, ya, untuk menyediakan segala keperluan isteri. Tapi isteri pun janganlah mengada-ngada. Mentanglah suami kena sediakan, minta yang bukan-bukan. Nak minta handbag harga 1 juta, nak minta baju harga 1,000 1 kilometer pula. 1 meter. Tak salah mengada-ngada. Sebab itu Rasulullah bagi panduan hidup kita, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Nak berpakaian, pertengahan. Janganlah lekeh sangat, janganlah mahal sangat. Nak makan pun sederhana, jangan terlalu kenyang sampai tak boleh bergerak. Jangan terlalu sikit sampai tak cukup vitamin. Jadi apa-apa pun sederhana. Sederhana itulah. Itu panduan hidup sebagai seorang yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul umur awsatuha.
Sebaik-baik perkara ialah pertengahan. Saya ni tak nampak pukul berapa ada jam. Sepuluh minit lagi. Jadi maknanya isteri kenapa sekarang ni berlaku depan mata saya. Depan mata saya, jiran saya. Dia kahwin 10 tahun. Rupanya suami dia tu, dia tak sampai hati nak bagi tahu dekat mak ayah dia. Mak ayah dia ni Datuk Datin. Tapi dia hidup menderita rupanya 10 tahun. 3 orang anak. Suami tak kerja. Suami berpura-pura pergi kerja. Pergi hantar dia tempat dia lawyer. Perempuan ni lawyer. Pergi hantar dia tempat kerja, kononnya dia ada pergi tempat kerja lain. Rupanya dia tak kerja, tak ada kerja. Dia masuk universiti tak lulus. Tak ada kelulusan. Dia orang ni berjumpa di universiti. Rupanya yang perempuan ni tak tahu yang kawan tu tak lulus. Jadi kahwin. Bila kahwin, lepas kahwin tahulah. Tapi dia tak sampai hati. Dia dapat gaji berapa? Lawyer ni dia dapat 45,000 juga lah sebulan. Lawyer muda ni. Semua dia tanggung lah. Makan, minum, sewa rumah, sekolah anak. Bagi duit untuk bayar tadika, dia tak bayar. Pihak tadika telefon. Pasal apa tak bayar? Rupanya suami dia tak pergi bayar. Baik lagi, tak cerita kat mak bapak dia ni. Tapi mak dia ni duk heran. Cucu-cucu dia pakai smart-smart. Tapi cucu ni pakai hak yang beli pasar malam. Tapi dia tak buka mulut. Sebab dia tak tahu yang anak dia ni rupanya menderita hidup dengan suami yang tidak ada income langsung. Dah lah tak ada income, bengis pula tu. Bercakap dengan perkataan yang menyakitkan hati. Kita nak sebut pun tak sampai hati. Hempasnya segala gelas-gelas. Kalau dia marah, hempas habis pecah. Segala pintu, tumbuk pintu. Tapi dia tak buat lah isteri dia tu. Jadi akhirnya setelah 10 tahun, baru dia buka. Dia buka rahsia, dia tak tahan dah. Dah lah tak kerja. Dah lah semua isteri tanggung. Dah lah tipu isteri. Lepas tu bengih pula dengan isteri. Bengih, kata macam-macam. Bodoh lah, tak tahulah. Kita nak sebut pun tak sampai hati. Akhirnya, baru-baru ni isteri dah tak tahan, dia minta pasah. Dia tak mau. Dia pihak majlis agama suruh dia cerai baik-baik lah depan pegawai majlis agama. Dia tak mau cerai. Dia tak mau cerai isteri dia. Akhirnya pihak majlis agama pasah lah. Lepas tu sekarang ni anak 3 orang. Jadi perjanjian lah, hujung minggu boleh dia ambil anak. Tiba-tiba sekali baru ni dia buat lari anak dia. Pergi ke Johor. Dia orang Johor. Pergi ke Johor. Tak hantar. Patutnya dia ambil, pergi dihantar balik lah. Sebelum malam ke ataupun awal malam ke hantar. Tak hantar. Rupanya anak dia telefon. Mak, kami ada di Johor. Dah besar dah budak tu. Jadi akhirnya dia report polis. Polis sana pergi bagi amaran, lepas tu tak berani lah. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan dia tak bertanggung jawab. Orang perempuan ni kadang-kadang kita sabar lebih. Walaupun suami tak bertanggung jawab macam tu, seboleh-bolehnya tak mau berlaku perceraian kan. Lebih-lebih lagi kalau ada anak. Tapi kalau dah macam tu, kemudian dalam masa yang sama, dia pergi masuk universiti lain pula. Bayaran fees universiti itu isteri bayar berapa ribu. Tapi nasib dia baik, bila dia pergi masuk universiti ni yang dibiayai oleh isteri ni, dia dapat 4 flat. 4 flat. Maknanya semua dapat A. Jadi alhamdulillah lah. Jadi tak tahulah sekarang ni macam mana. Jadi berpisah lah. Kerana tidak bertanggung jawab. Itu seorang. Cucu saudara saya seorang
berkahwin dengan penagih dadah. Tak mau kerja. Umur 40, umur 50 dia kata dia sakit. Tak mau kerja langsung, tak kerja langsung. Isteri inilah cari duit, buat kuih, jual apa semua. Akhirnya adalah ni tengah duk minta fasah juga. Inilah sebab apa? Tidak bertanggung jawab. Jadi kita sebagai isteri ada hak untuk kita mendapat segala keperluan kita dari suami. Tetapi walau bagaimanapun kita hendak menilailah. Kalau suami kita yang gajinya sederhana, permintaan kita pun biarlah sesuai dengan kemampuan suami kita. Janganlah kita melampau-lampau. Walaupun suami kita berpangkat tinggi, income dia banyak, kita tak perlulah kita minta yang berlebih-lebihan. Sebab kita diajar oleh agama kita bersederhana. Dan insya-Allah kalau kita bersederhana, insya-Allah kita selamat. Rumah tangga kita selamat, hidup kita selamat dunia dan akhirat. Demikianlah Allah SWT telah menetapkan tanggungjawab masing-masing demi membina sebuah keluarga bahagia. Suami wajib menyediakan segala keperluan isteri. Dah baca dah. Apabila semua keperluan tersebut telah dipenuhi oleh suami, maka dia berhak mendapat ketaatan dan layanan baik dari isteri. Pendek kata, tanggungjawab isteri melayan suami. Tapi ada orang tanya, adakah isteri wajib masak untuk suami? Sebenarnya kalau suami berkemampuan, tidak wajib. Sebab suami memberi makan pada isteri. Memberi makan tu maknanya ready lah untuk dimakan. Jadi suami kalau dia ada kemampuan, cari orang yang akan menguruskan masak dan sebagainya. Isteri ni dia sebagai permaisuri. Dia layan saja suami. Dia urus saja. Jadi supervisor. Dia dalam rumah tu. Dia tak perlu buat. Tetapi kita ni dalam masyarakat kita ni kita buat. Sebagai seorang isteri, lebih-lebih lagi kalau daripada keluarga sederhana, kita buat segala-gala. Masaknya, cuci rumahnya, menyediakan segala pakaian dia dan sebagainya. Itu semua adalah mendapat ganjaran, berpahala. Setiap apa yang kita lakukan untuk melahirkan keselesaan, kebahagiaan rumah tangga, kita mendapat pahala. Benda tu benda sunat yang kita buat yang sukarela kita kerana Allah. Jadi sebab itu segala kerja rumah yang kita lakukan tu niat kerana Allah menjadi pahala. Bukan semayang saja dapat pahala. Cuci tandas dapat pahala, masak makan dapat pahala, hantar suami nak pergi kerja dapat pahala, sambut suami balik kerja dapat pahala, melayan anak-anak semuanya berpahala belaka. Apa yang penting ialah benda tu, benda yang tidak bercanggah dengan syarak, dan benda tu kita lakukan dengan penuh keikhlasan, insya-Allah. Sikit lagi ya. Sesungguhnya setiap sen yang dibelanjakan oleh suami untuk isteri dan anak-anaknya merupakan infak yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya setiap sen yang dibelanjakan oleh suami untuk keluarga ini nilainya terlalu tinggi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa beliau telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang 8 soalan. Antaranya soalan yang ke-7. Anas ni dia tanya Rasulullah 8 soalan. Tapi yang berkenaan dengan tajuk kita ni soalan yang ke-7. Apa katanya? Ya Rasulullah, mana lebih Tuhan suka? Membelanjakan wang untuk keluarga atau menafkahkannya untuk jihad fi sabilillah? Yang mana yang Tuhan suka, yang mana lebih baik? Kita guna untuk makan minum keluarga ataupun kita ambil duit tu untuk jihad fi sabilillah? Jadi apa jawab baginda?
sabda baginda SAW, 1 dirham untuk belanja keluarga, iaitu isteri dan anak-anak, lebih aku suka daripada 1000 dirham yang dibelanjakan untuk jihad fisabilillah. Jadi maknanya apa? Maknanya kalau belanja 1 dirham saja untuk keluarga, 1000 dirham untuk jihad fisabilillah, lebih pahala lagi 1 dirham. Ini kena balik sampaikan pada suami. Tolong bagi tahu kat suami, setiap sen yang suami belanja untuk keluarga, nilainya lebih daripada 1000 sen yang dibelanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab begitu hebat nilainya yang diberi oleh Allah kepada perbelanjaan suami pada keluarga? Kerana Allah nak supaya kita mendirikan sebuah keluarga, kan, keluarga sakinah. Baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Dia rasa letih, balik rumah selesa. Sebab itu rumah itu nak dapat keselesaan mesti mempunyai kesefahaman, mempunyai tanggungjawab yang ditunaikan dengan sempurna oleh kedua-dua pihak. Dan seterusnya dipetik daripada kitab Tanbihul Ghafilin oleh Imam Abu Laith As-Samarqandi, meriwayatkan Anas bertanya lagi Rasulullah SAW, soalan yang ke-8, tadi yang ke-7 ya. Mana lebih tuan suka, berbakti kepada ibu bapa atau beribadat 1000 tahun? Mana lebih baik? Mak bapa tua, tak larat dah. Nak makan pun kena disediakan, nak berjalan pun kena dipimpin, nak ke tandas pun kena dijaga dan sebagainya. Mana tuan lebih suka, dia berbakti pada kedua ibu bapa ataupun dia pergi duduk satu tempat beribadat 1000 tahun? Maka baginda menjawab, Ya Anas, ja'al haq wa zahaqal batil. Wahai Anas, telah datang yang benar dan akan hapuslah yang batil. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil itu akhirnya akan, bila datang kebenaran, yang batil itu akan lenyap. Rasulullah baca ayat Quran dulu. Ini ayat Quran ni. Ya. Barulah Rasulullah kata, fabirru walidayya, berbuat baik kepada kedua ibu bapakku, ahabbu ilayya min ibadati alfi sanah. Berbuat baik kepada kedua ibu bapakku lebih aku suka, ya, daripada beribadat 2000 tahun. 2000 tahun. Apa maknanya? 2 juta. 2 juta tahun. Kalau 1000 jadi 1 juta kan? 2000 hanya 2 juta. Jadi berbuat baik kepada kedua ibu bapa lebih baik daripada beribadat 2 juta tahun. Jadi sebab itu berebut-rebutlah. Berebut-rebutlah untuk kita menjaga ibu bapa yang sudah tua. Tapi apa yang berlaku hari ini, ibu bapa boleh jaga anak 10 orang. Tapi bila ibu bapa tua, anak 10 orang bertolak-tolak. Lebih lagi lah kalau ibu bapa tu jenis tak dapat kawal diri. Buang air di merata-rata, kadang fikiran dia pun dah nyanyuk, tak dapat dia mengurus diri dia. Jadi anak-anak ni bertolak-tolak untuk menjaga ibu bapa. Jadi, dan kadang-kadang dia ada anak 10 pun dia ngam dengan yang seorang ni. Betul tak? Dia nak yang ni je, dia tak mau pergi rumah orang lain. Itu anak yang bertuah. Anak yang bertuah ialah anak yang disukai oleh ibu bapa, dan ibu bapa nak duduk rumah dia. Dia tak mau pergi rumah anak-anak yang lain. Sebab dia selesa dengan akhlak anak ni. Mungkin dah dia perasaan dia, jiwa dia ngam dengan anak yang ketiga ni misalnya, ataupun anak yang bongsu ni.
Jadi bagi anak yang menjadi pilihan ibu bapa, kena sedar kita sudah dianugerahkan suatu keuntungan oleh Allah apabila ibu bapa pilih kita untuk menjaga dia. Jangan kita aku je duk jaga, orang lain buat tak tahu. Orang lain pun kalau dia tidak dipilih oleh ibu bapa, maka dia kena bantulah. Kalau dia tak jaga dari segi tenaga, bagi wang untuk nak beli ubat, untuk nak mencari orang, untuk nak kadang-kadang ibu bapa kita ni dia perlukan nurse. Dia perlukan orang yang berpengalaman untuk jaga dia. Terpaksa dia minum melalui hidung kan. Kita tak pandai. Kita tak pandai. Macam Allah yang raham suami saya. Dia nasib dia lah Allah tulis begitu dalam keadaan sihat. Petang tu kami nak bertolak ke Jeddah. Sebab dia salah seorang daripada pukul berapa dah? Dah 5 minit lebih, boleh cerita sikit? Boleh. Dia salah seorang daripada ahli jawatan kuasa IDB, Bank Pembangunan Islam di Jeddah. Daripada Asia Tenggara ni dia pilih seorang. Alhamdulillah suami saya. Kami nak tolak lah, saya pun tiap-tiap kali dia pergi saya ikut. Nak tolak petang tu, tiba-tiba pagi tu dia rasa tak sedap. Tak sedap, pergi Dr. Anis bagi ubat, balik dia baring. Waktu Zuhur kami sembahyang jemaah Zuhur, lepas sembahyang tu dia macam terkeluar sikit, batuk, keluar darah sikit. Jadi pergi ke hospital Seksyen 20 tu. Hospital apa? KPJ Seksyen 20. Dia ni salah seorang daripada lembaga pengarah KPJ ni, seluruh Malaysia ni. Sebab dia bawah Johor kan. Bawah Johor. Jadi saya pun bawa dia pergi situ. Kebetulan doktor tu dia tak tanya dah. Dia sebab elok atas ni bawa pergi pun. Cuma dia rasa macam, dia kata siapa dunia ni, dia rasa macam kabur, dia nampak kabur, tak jelas. Jadi duk sembang lah. Saya duk atas kursi, dia duk atas katil, sembang. Lepas tu doktor datang bawa dia masuk dalam. Bawa masuk dalam, anak saya pergi bayar untuk nak masuk ward. Saya duduk situ. Tiba-tiba dia buat endoskopi. Dia masukkan kamera. Kata nurse yang tengok tu, dalam 5-6 minit tak bernafas. Suami saya. Duk elok-elok sembang. Sampai 2 tahun. Langsung, lepas tu langsung. Dia boleh bernafas pakai ventilator. Tu kemudian minum susu melalui hidung selama 2 tahun. Jadi saya tak mampu nak buat sendiri, tak pandai kita. Akhirnya terpaksa cari nurse. Nurse jaga 24 jam. 2 orang nurse. Bawa balik di rumah. Lepas dah sebulan duduk di ICU di Seksyen 20, sebulan duduk di ICU di Kampung Baru, Hospital Islam. Akhirnya balik rumah. Balik rumah nurse lah jaga. Sebulan kita belanja 10,000 untuk pampers, untuk minuman, untuk nurse, untuk rawatan, untuk rawat alat-alat semua. 10,000 sebulan belanja selama 2 tahun. Itulah nak cerita apa yang saya nak cerita ya. Nak jaga mak bapak. Ya itulah. Jadi maknanya alhamdulillah anak saya lah. Kebetulan rezeki dia lebih sikit. Dia duduk sebelah rumah. Sama-samalah dengan dia, dengan saya. Kami keluarlah 10,000 sebulan untuk jaga. Nurse saja 6,000. 2 orang. Lepas tu dia punya peralatan lagi. Itulah. Jadi maknanya menjaga orang sakit ni adalah suatu anugerah lah ya Allah Ta'ala bagi kita.
kita boleh jaga sampailah akhir hayat. Dia meninggal di depan doktor. Di depan doktor di Kampung Baru, sekolah Hospital Al-Islam, ya. Jadi itulah. Jadi maknanya setiap ujian yang Allah kenalkan pada kita itu, kalau kita sambut dengan redha, insya-Allah kita dapat melaksanakan tugas kita dengan baik. Kalau saya duk fikir lah ni, kalau 10,000 di mana saya nak cari duit? 10,000 sebulan. Tapi alhamdulillah, rezeki mencurah-curah. Bila orang datang, bagi envelope. Ada yang isinya 1,000, ada isinya 500. Alhamdulillah. Saya tulis 100,000 lebih yang envelope yang saya dapat tu. Jadi maknanya Allah itu Maha mengetahui. Bila Allah uji kita, Allah bagi jalan untuk kita menyelesaikannya, menguruskannya dengan baik. Yang penting ar-ridha bima yuqaddiruhu Allah. Redha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah, insya-Allah Allah beri jalan kepada kita, insya-Allah. Jadi itulah jawapan Rasulullah tentang soalan Anas tadi tentang menjaga ibu bapa yang sudah tua lebih baik daripada beribadat 2 juta tahun. Siapa hidup 2 juta tahun? Ada orang hidup 2 juta tahun? Tak ada. Nabi Adam pun 1,000 tahun je. Nabi Nuh pun 950 tahun. Ataupun ada kata 1,000 tahun lebih. 950 tahun tu dia berdakwah. Tapi 2 juta tahun, kalau nak hidup, jagalah ibu bapa yang sudah, kalau nak hidup pula. Kalau nak pahala, ibadat 2 juta tahun, jaga ibu bapa yang sudah tua, yang memerlukan. Sebab itu birrul walidain ni dia jatuh nombor 2 daripada wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah wajibkan kamu jangan sembah kecuali Allah, dan terhadap kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik. Jatuh nombor 2. Sembah Allah nombor 1, berbuat baik ibu bapa nombor 2. Itulah hebatnya. Itulah. Jadi kita berhenti takat tu dulu. Insya-Allah kita akan sambung lagi. Kita perhabis kan ya. Ni sikit je lagi. Sabda Rasulullah, khairus sadaqah ma kana an zahri ghaniyin. Wabda biman ta'ul. Sebaik-baik sedekah ialah adalah dikeluarkan selebih keperluan. Maknanya bila dia perlu, hak lebih tu dia sedekah. Dan mulailah dengan orang yang kamu tanggung. Maknanya kita nak bersedekah, mulakan dengan keluarga kita dulu. Jangan duk belanja di luar, keluarga tak makan, jangan. Gitu. Begitu juga hanya dengan isteri yang akan menikmati kasih sayang dan keredaan suami yang melayakkannya mendapat syurga apabila dia melaksanakan tugasnya, mentaati dan melayani suaminya dengan baik selagi tidak bercanggah dengan syarak. Demikianlah apabila kedua-duanya, suami dan isteri, dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing yang sama berat, maka layaklah kedua-duanya beroleh hasil yang sangat lumayan. Itulah keluarga bahagia di dunia dan akan bersambung dengan kebahagiaan hakiki di syurga yang abadi di akhirat nanti. Jadi sebab itu kita nak rumah kita ni di dunia menjadi syurga dan bersambung dengan syurga akhirat dengan cara kedua-dua pihak menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, bertoleransi, bermaaf-maafan. Itulah. Okey, jadi lepas ni kita akan membaca hadis-hadis yang menggambarkan amalan-amalan yang melayakkan kita masuk syurga tanpa hisap. Inilah salah satunya ialah kita mengelakkan hubungan dengan suami, melayan suami dan melayan kedua ibu bapa, insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya Rabb. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.